guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita baik, mungkin juga berita buruk buat setengah individu ini, sahabat-sahabat semua. Karena apabila hari ini kita mendengar update terkini daripada Parlimen, ya, yang dipertua Dewan Rakyat Parlimen, ya, memberikan berita, ya, bahwa buat MP-MP yang selalu ponteng, malas ataupun melakukan kesalahan, bukan lagi didenda sebanyak 1.000, melainkan 10.000, sahabat-sahabat semua. Perkara kedua yang saya kongsikan adalah gagal batal saman RM33.5 juta bilion, isu berkaitan dengan 1NDB. Siapakah, apakah ceritanya? Mari kita ikuti bersama update berkaitan dengan perkara ini. Yang pertama adalah, ya, berita buruk ataupun berita baik buat ahli parlimen yang kuat ponteng ataupun langgar peraturan dewan, ya, bakal berdepan denda 10.000, bukan lagi 1.000 tetapi 10.000, sahabat-sahabat semua. Ini telah disahkan sendiri oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dato' Johari Abdul, berkata pihaknya sedang berusaha agar denda maksimum yang boleh dikenakan ke atas ahli Dewan Rakyat yang melakukan kesalahan dinaikkan daripada 1.000 kepada 10.000. Menurut Speaker Dewan Rakyat, langkah tersebut boleh dilakukan melalui pindahan Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952. Melalui pindahan tersebut, mana-mana ahli Dewan Rakyat yang membuat atau bertindak melanggar peraturan parlimen boleh dikenakan denda selain digantung tugasnya. Menurut laporan Malaysia Kini, ya, ketika ucapan perasmian Majlis Syarahan Parlimen 3.0 membina semula negara melalui pembaharuan, Johari berkata, kami bertindak supaya akta ini dilaksanakan dan memastikan setiap ahli parlimen menyumbang kepada kemajuan negara. Turut hadir ketika majlis itu adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri YB Datuk Seri Azalina Othman dan bekas Speaker Dewan Rakyat yang pernah berkhidmat sebagai Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Arif Muhammad Yusof. Johari berkata dia turut berharap agar Akta Perkhidmatan Parlimen yang dimaksudkan pada tahun 1992 dikembalikan semasa dia memegang jawatan sebagai Speaker. Sementara itu, Azalina juga menekankan bahawa kehadiran ahli parlimen yang buruk di parlimen perlu diketengahkan segera dan dianggap sebagai sesuatu yang membimbangkan negara. Siapakah itu individu yang paling malas datang ke sekolah, ke parlimen, karena katanya parlimen bukan sekolah, jadi tidak wajib datang. Itu antara pikiran daripada individu ini, sahabat semua. Selain daripada tindakan yang lebih tegas terhadap ketidakhadiran ahli parlimen, Azalina juga menggalakkan agar lebih banyak penyertaan awam supaya rakyat beri bertanggungjawab kepada ahli-ahli parlimen masing-masing. Itu antara kenyataan daripada YB Azalina Othman, sahabat-sahabat semua. Memang terbaik, ya, kita rakyat di luar ini bersetuju dengan keputusan ini, ya, untuk menaikkan saman, ya, saman ataupun, ya, denda kepada mereka-mereka yang tidak mengikuti ponteng ataupun menyalahi peraturan, ya, di dalam Dewan Rakyat ataupun Parlimen. Itu dia. Memang terbaik, usaha yang baik daripada Speaker Dewan Rakyat, ya, Datuk Seri Johari. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan di sini adalah berita panas yang baru saja kita terima. Arul Kanda Irwan Serigal gagal batal saman RM33.5 bilion, isu berkaitan dengan 1NDB, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita ikuti apakah intipati, ya, berkaitan dengan berita ini, yang mana Pesuruhjaya Kehakiman menolak permohonan untuk membatalkan saman dengan berkata mahkamah perlu mendengar keterangan saksi. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1NDB Arul Kandasamy dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Irwan Serigar Abdullah Aga gagal dalam usaha mereka untuk membatalkan saman berbilion ringgit yang dikemukakan 1NDB terhadap mereka. 1NDB menyaman kedua-dua atas dakwaan pecah amanah dan juga konspirasi. Pesuruhjaya Kehakiman Raja Ahmad Mozanuddin Shah Raja Mozan menolak permohonan Arul Kanda
dan Irwan untuk membatalkan saman terbabit dengan berkata, kes itu bukanlah suatu yang boleh diputuskan secara ringkas. Mahkamah perlu dengar keterangan daripada saksi, katanya. Jadi, Raja Mozanuddin turut memberitahu Arukanda dan Irwan bahawa ini bukanlah pengakhiran bagi pembelaan mereka. Mahkamah akan memberikan perhatian sepenuhnya pada defendant dan pembelaan yang akan mereka bangkitkan. Hal ini juga terpakai bagi plaintiff, katanya. Hakim mengarahkan Arukanda dan Irwan membayar kos RM10,000 kepada 1MDB dan menetapkan 14 September bulan hadapan untuk pengurusan kes selanjutnya. Ya, pada bulan Mei 2021, 1MDB telah menfailkan saman terhadap kedua-dua individu tersebut atas dakwaan pecah amanah dan konspirasi yang dikatakan menyebabkan 1MDB mengalami kerugian sebanyak 1.83 bilion atau RM8.5 bilion berhubung pelaburan dalam 1MDB Petro Saudi yang ditukar menjadi pelaburan dalam Brazen Sky Limited. 1MDB juga mendakwa Arukanda dan Irwan menyeleweng sebanyak 16.3 bilion dana 1MDB yang dibayar kepada Abar Investment dan 5.9 bilion dibayar kepada International Petroleum Investment Company pada 9 Mei 2017. Jadi syarikat itu mendakwa Irwan juga bersubhat dengan Arul untuk menyebabkan syarikat itu melaksanakan perjanjian lanjutan kerja dan membayar sebanyak RM2.905.200 kepada Arukanda menurut perjanjian itu tanpa mengambil kirah kepentingan syarikat menyebabkan ia mengalami kerugian. Jadi syarikat itu menuntut kedua-dua defendant membayar ganti rugi sebanyak 6.59 bilion ataupun RM30.6 bilion dan tambahan RM2.9 juta bagi Irwan berhubung perjanjian lanjutan kerja tersebut. Wow, panas ya info terkini ya apabila cubaan Arukanda dan juga Irwan Serigal untuk membatalkan saman 1MDB bernilai 33.5 bilion ringgit itu gagal. Mahkamah menolak kerana mahkamah mengatakan perkara ini tidaklah semudah untuk membuat keputusan. Harus didengar kedua belah pihak, saksi untuk pendengaran dan seterusnya. Jadi sahabat semua, ini menarik juga untuk kita ikuti perkembangan berikutnya. Ya, apakah yang berlaku kepada kedua-dua individu ini. Dan satu lagi, pertama yang saya kongsikan tadi, saya ulang adalah berita baik. Ya, apabila Parlimen ya berusaha untuk melaksanakan denda terkini kepada ahli-ahli Parlimen yang ponteng, yang tidak menghiraukan kedatangan ke Parlimen, maupun mereka yang melakukan tindakan kesalahan, dan akan didenda sebanyak 10.000 daripada 1.000 sahabat. Ini adalah berita baik. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja pada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.